Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Pagi ini saya bertemankan Fariha, saya Fitriah. Baik, siapa hang gelap pagi ya? Ceria sungguh ya? Ceria. 3 Ramadan kena ceria-ceria ya. Kita tak sukalah Ramadan yang sedih, sepi kan. Penat kalau boleh, memanglah ada kesedihan tu, tapi kita cuba untuk melawan. Dan saya tertarik dengan ungkapan tukar semua menjadi doa. Kalau ada yang sedih, ada yang keliru, ada yang sangsi, yang takut, kita boleh lawan dengan doa. Doa itu sebenarnya ada senjata yang paling utama untuk kita semua, dan cubalah kita positifkan diri kita. Kadang-kadang kita tak boleh larikan daripada pandangan negatif, tetapi kita cuba untuk pujuk diri kita untuk menjadikan diri kita positif supaya apa yang kita rasa tu akan kita beri pada orang sebelah. Ya, tak boleh kalau kita nak harapkan semua takdir kita nampak cantik kan. Jawapannya banyak cantik. Sedangkan para nabi dan rasul juga diuji. Itulah kita ni nak senang-lenang. Sebab kalau Faria nak kebahagiaan yang senang-senang, ada 2 tempat je. Apa? Yang pertama dalam fantasi, yang kedua di syurga. Saya pilih yang syurga lah. Maksudnya kena berjuang lah. Tak ada pilihan, kena berjuang. Okey, hari ini kita warnakan pagi anda dengan warna hijau. Warna yang cukup, saya rasa awak punya favourite ke? Hijau, tenang, damai. Damai, okey. Kita nak damai-damai je hari ini. Ya, pagi ni MHI kita nak kongsikan banyak sebenarnya topik. Tapi awak kena sign agreement ya? Awak ni suka cakap saya. Okey. Mama. Tak boleh nangis hari ini. Alah, saya tak boleh janjilah kita. Sebab saya pasti ini antara topik yang akan menyentuh seluruh rakyat Malaysia. Hati selagi mana kita ni manusia, pastinya itulah dia titik yang paling lemah untuk kita katakan bahawa bila kita dilahirkan dunia ini, kita ada ibu, kita ada ayah, kita ada adik-beradik yang lain. Tapi dengan sekelip mata, kita berada pada situasi itu, tetapi hanya kita je yang terselamat daripada kemalangan. Yang berada pada kita ketika itu hilang sekelip mata. Diambil Allah SWT. Macam saya pernah kongsikan, insya-Allah ada orang yang akan membantu kita. Tapi tak samalah dengan ibu kandung yang dia melahirkan. Tapi itulah tadi kita dah janji tak nak sedih-sedih, cuba untuk membawa satu misi yang positif untuk membantu anak yatim ini untuk berkembang menjadi insan yang, yalah, walaupun saya banyak berbual dengan banyak pengusaha rumah anak yatim, mereka kata mencabar. Mungkin anak yatim itu diam, tapi adalah sisi tersembunyi yang tidak mereka luahkan. Tapi nanti kita bincangkan, sebab hari ini kita nak bawakan adik Atar yang memang tular di laman sosial, yang mana dia fasih. Tadi saya sempat jumpa di luar pun, pandai bercakap, ya, seorang yang nampak ceria, diuji pada usia yang kecil ini menjadi anak yatim piatu. Baik, apa kata kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kisah adik Atar Azim Syukran Jamil. Sama-sama kita saksikan. Bibi, tunggu Atar tahu kat syurga dengan Abah, dengan Lufia, dengan Ayah, tunggu. Umpama Ramadan dalam kehilangan, belum sempat menabur jasa kepada yang melahir dan membesarkan Atar Azim Syukran Jamil, 9 tahun, sekelip mata hilang tempat mengadu dan bermanja. Terima kasih Bibi, sebab Bibi sebab Bibi jaga Atar selama ini. Tragedi yang menimpa dia dan keluarga di Kampung Pahi, Kuala Kerai, Kelantan pada 2 Mac lalu mengorbankan 4 nyawa. Ayahnya, Syukran Jamil Abdul Hamid, 35 tahun, ibu Nur Aisyah Razali bersama 2 lagi adik-beradik Atar turut meninggal dunia dalam kemalangan tersebut. Masing-masing Ahia Rafiki Syukran Jamil 6 tahun dan Lufia Adina Syukran Jamil 1 tahun. Biarpun berat hati mengaku reda, Atar percaya pasti ada hikmah di sebalik takdir Tuhan yang menyelamatkan dia daripada insiden itu. Gelaran yatim hanya pada nama kerana bapa saudaranya kini mengambil tanggungjawab untuk membesarkan Atar. Ramadan adalah sebuah perjuangan, diduga pula tanpa keluarga di sisi. Setiap kehilangan itu meruntun jiwa dan memberi makna besar yang tidak mungkin dapat dilupakan. Baik, itu sebahagian daripada yang dipaparkan. Tak apa, kita dah janji tadi kan, kita nak membawa sisi yang positif. Okey, kita bawakan
Atar Azim Syukran Jamil. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Atar. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih datang ke NHI. Ya. Okey. Bersama Atar dengan sekarang 9 tahun betul eh? 9 tahun. Okey. Dan bertemankan Cik Nur Hisham Abdul Hamid, bapa saudara. Bapa saudara. Dan difahamkan bapa Atar ada 9 beradik. Ya, 9 beradik. Dia yang nombor 8. 8. Kira bongsu lelaki lah. Ya, jadi Cik Ishan nombor 3. Nombor 3, betul. Okey. Cik Hisham sekarang memikul tanggungjawab sebagai penjaga. Oh, tak. Bukan. Saya bahagian kita orang adik-beradik dah ada dibahagikan bahagian-bahagian untuk menguruskan hal ehwal arwah lah. Ya. So bahagian saya untuk persekolahan dia. Persekolahan. So tadi pun baru lepas pergi sekolah dia, terus datang ke sini lah. Okey. Yang jaga dia adik bawah saya. Perempuan. Dia lelaki, dia mengajar yang sekolah yang Atar akan dimasukkan tu lah. Alhamdulillah. Atas sekolah mana sepatutnya? Sekolah dekat Felda Teroda Utara. Oh, ni yang akan berpindah Ya, betul. nanti. Sekolah lama? Kafa Raudah dengan SKD Spandan. Okey. Rasa macam mana nak pindah sekolah ni, nak duduk dekat Perak? Okey je. Okey je? Okey. Dia dah dapat kawan baru dah? Ha? Dia dapat kawan baru dah? Sebab sekolah dah sepupu. Sekolah dah Okey. Okeylah, ada teman kan, ada kawan. Macam Atar puasa macam mana? Ramai tak yang datang? Pakcik, makcik? Ramai. Ramai. Okey. Atar suka makan apa kalau berbuka? Berbuka suka makan apa? Makan ikan patin masak tempoyak. Sedapnya. Ikan itu memang kegemaran lah tu. Okey. Baik, kita nak tanya Cik Nur Hisham. Ya. Pastinya tragedi itu memberi satu Betul. tamparan hebat buat adik-beradik Betul. dan juga Atar sendiri. Jadi keadaan dengan Ramadan, dalam bulan Ramadan begini, bagaimana sebenarnya kalian adik-beradik perlu menjadi tulang belakang dan penguat semangat kepada Atar, Ya, baru betul. berusia 9 tahun. Dia family kita orang ni sebenarnya ada 9 beradik. Kita orang memang close. Setiap tahun kita punya arahan daripada mak ayah memang kita akan bercuti sama-sama. 9 adik-beradik, kita anak cucu semua lebih kurang 47 orang. Dan yang lebih kurang sebaya dia ni yang sekolah rendah ada lebih kurang 14 orang. So dia takkan sunyilah kalau berkumpul. Memang kita akan sewa bas biji, kita pergi mana-mana lah, destinasi dan yang boleh semua pergilah. Tapi bila dah dia tak ada ni memang akan terasa lah. Contoh dah bulan Ramadan ni selalunya dia yang akan mula-mula telefon. Dia akan WhatsApp untuk kumpulkan semua adik-beradik pada Sabtu minggu pertama Ramadan. Contoh hari Sabtu ni lah sepatutnya. Memang dia dah bagi tahu awal itu dia nak berkumpul. So bila dia tak ada ni terasa, tapi kita akan tetap juga Sabtu ni berkumpul jugalah. Untuk saya pun akan bawa balik Atar dan Sabtu ni. InsyaAllah memang ramailah setiap hari kita orang berkumpul berbuka tu. Jadi sebab budak-budak ni kadang dia susah juga nak bercerita kan. Betul. Mungkin ada diceritakan kepada mungkin bapa ibu saudara yang lain sebab ialah hilang ibu bapa adik-beradik. Buat masa ni dia tak banyak bercerita, cuma dia pun tak tunjuk sedih, dia cuma flashback balik. Macam contoh bila kita tanya, dia baru datang rumah saya semalam. Kita tanya dia nak suka makan apa untuk berbuka. Dia punya jawapan, dia akan sebut nama makanan yang Mimi dia masak. Setiap Mimi dia masak macam tadilah, tempoyak, ikan patin. Dia akan sebut nama yang ayah dia suka masak. Kalau tidur tu dia suka cerita tidur dengan adik dia, tendang-tendang. Macam tu. Untuk dia cerita sedih menangis tak ada. Mimi Belum masak ada. apa? Yang Mimi masak apa? Masak yang simple-simple je. Yang ayah masak ada? Ada. Ayah suka masak apa? Ayam masak kicap. Jadi Atar, kita dah berpuasa 3 hari kan? Apa yang membuatkan Atar terasa sangat kehilangan bila bulan puasa macam ni? Apa yang paling mengingatkan? Nak puasa macam biasa. Biasa siapa yang kejut atas sahur? Abah. Abah. Apa? Okey. Baik. Cik, Ya. supaya dia tak rasa sangat terkesan perbezaan kan, sebab macam drastik sangat kan.
Jadi apa yang lagi cuba dibantu untuk Dia ni jangan biar dia seorang je lah. So dia duduk kat kampung tu memang ada sepupu dia pun duduk sana. Akan bersekolah satu sekolah dengan dia tapi lain darjah lah kan. Ditempatkan di kampung salah satu dia sebab rumah tu memang tak pernah sunyi lah. Rumah tu hari weekend ke memang ada yang adik-beradik akan balik bawa anak-anak. Rumah tu pun dikelilingi oleh adik-beradik saya yang mengajar. Adik saya banyak cikgu. Saya 9 beradik, 6 orang cikgu. 6 cikgu. Seorang dah tak ada, jadi 5 lah. Tapi ipar pun ada juga cikgu. So mengajar pun sekitar-sekitar situ. Jadi hari-hari biasa pun memang dia akan bertandang juga lah. Permintaan untuk dia ziarah kubur ke macam mana? Adik saya dah bawa dah. Ada bawa juga dia. Okey. Sebab kubur memang dekat kampung tu juga. Tak jauh pun. Okay. Pada hari mendapat berita kejadian tu, bagaimana? Mungkin boleh ceritakan. Kalau ikutkan masa Sabtu tu saya daripada Perak bercuti. Saya on the way nak balik Selayang. Lagi 10 minit sampai rumah saya dapat berita daripada ayah saya lah. Tapi masa tu ayah saya tak cerita meninggal, ada kematian. Yang doktor pun tak bagi tahu. Dia cuma bagi tahu suruh cari waris untuk tengokkan dia dengan adik dia sebab 2 dah dilarikan ke hospital. Yang 3 lagi masih dekat tempat kejadian. Adik saya nangis-nangis, dia ambil telefon daripada ayah saya tu, dia bagi tahu adik saya dengan wife dia dengan anak dia masih tersepit. Bomba masih lagi upaya nak keluarkan dia orang. Cuma dia orang tak bagi tahu yang ada kematian. Atar masa tu mengalami kecederaan. Dia ada dalam kereta tu juga tapi dia alhamdulillah cuma cedera ringan je lah. Masa tu atau tidur ke macam mana? Baru nak tidur. Nak tidur. Bunyi kuat meletup ke macam mana masa tu? Bunyi macam ada orang aksiden. Lepas tu diam je lah. Ada bunyi jeritan tak? Orang jerit? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Atar? Ha? Atar, cita-cita nak jadi apa? Nak jadi ustaz. Ustaz. Macam ayah dia juga. Macam ayah dia. Macam ayah juga. Ayah dia ustaz. Biasa ayah yang ajar ngaji kan? Surah apa yang atas suka ayah ajar? Yang biasa atas baca? Semua. Selalu sebelum tidur? Baca doa tidur je. Doa tidur je. Ayah, arwah ayah pesan apa kalau belajar ni kena rajin ke apa lagi? Tak ada pesan apa-apa. Selalu apa yang kalau macam Umi selalu pesan sebelum pergi sekolah tu ada tak? Ada. Selalu apa? Mimi kata kalau belajar dapat nombor 1 tapi tak hormat ibu bapa tak ada gunanya. Selalu Mimi cakap macam tu. Bagus. Ingat Budak yang baik bila sopan santun, baik budaknya. Jadi itulah zaman sosial ni tuan, kita susah nak elakkan daripada orang memutar kembali visual-visual yang tak sepatutnya. Betul. Macam mana sebab dia nak kawal jugalah supaya dia tidak membesar dengan image-image yang dia buka phone nampak nanti. Itulah kita kena jaga emosi kan. Ya, benda tu sebenarnya setiap kemalangan pun individu sendirilah sebenarnya. Ya. Tapi sekarang dunia handphone yang canggih kan, lebih ramai nak jadi wartawan segera. Itulah. Kadang takut fakta salah. Kita yang meninggal ni kalau kita ambil gambar kereta ke apa tak apa, tapi kalau dah arwah tu dah terbujur kat tepi jalan tak payahlah ambil tu. Simpanan untuk sendirilah, tak payah sebar sebab bila waris nampak kadang-kadang kita sakit hati juga tapi tak boleh buat apa lah. Terimalah. Tapi setakat ni dia kecil lagi kan, tak ada Facebook semua tu. Mungkin tak nampak lah. Tapi dia ada minta kat saya. Baru malam tadi dia minta video accident. Tapi saya cakap saya tak ada. Tak ada simpan. Bata nak jadi ustaz kan? Kenapa suka sangat jadi ustaz ni? Sebab suka Quran ke macam mana? Nak jadi macam Abah. Jadi Macam macam Abah. Abah memang orang. Ha? Abah ustaz yang baik kan? Ramai orang sayang, betul tak? Pergi pandang terawih tak semalam? Tak. Tak. Okey. sempat. Tak sempat, tak apa Belum nanti. balik pun sampai malam lah tadi. Tak apa, Uruskan nanti ada sekolah. lagi, panjang lagi kan? Nak pergi ke madrasah ke macam mana? Sekolah tahfiz ke macam mana?
tu tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Jadi bagaimana kalian macam Cik Nur Hisham dengan adik-beradik kan? Pasti ada perancangan tertentu. Sebab saya percaya, kami percaya ini antara macam pertukaran sekolah itu pun salah satu perancangan yang positif kan, impak positif kepada mentalnya, emosinya, psikologinya. Tapi jangka masa panjang mungkin ada yang dah berbincang ke bagaimana? Buat masa ni kita cuma uruskan kehidupan dia untuk sekolah je lah. Untuk jangka masa panjang tu kita tengok apa akan jadi nanti. Kalau dia boleh teruskan pelajaran pun kita akan bantu. Sebab macam saya cakap tadi lah, kita orang adik-beradik ni alhamdulillah lah close. Alhamdulillah sampai hari ni memang rapat. Ada musyawarah lah. Memang rapat semua. So penjagaan dia pun sebenarnya ramai yang minta. Macam kita adik-beradik memang ramai yang nak, tapi bila kita tapis rasanya yang berhak yang cikgu yang dia akan masuk tu lah, cikgu Azam tu. Cikgu Azam. Rapat. Rasanya dia yang boleh, yang paling sesuai untuk jaga dia. Yang bawah saya tu pun ustaz juga. Okey. So tak ada masalah rasanya. Jadi panggil apa dekat ni pak cik tu yang jaga Atar? Ateh. Ateh. Ateh macam mana orang dia? Baik. Baik okey. Jadi Ateh ni yang nombor 4 bawah saya. 4. Mungkin pendekatan dia berbeza kot dia. Yang sesuai. Mungkin sesuai lah dengan pekerjaan itu. Okey, boleh tak nak dengar kalau Atar mendoakan kalau untuk Umi dengan Ayah, untuk adik-adik? Doa sesuatu. Boleh? Boleh. Cakaplah terima kasih kat siapa ke apa kan. Semoga Allah masukkan kedua adik saya dan kedua ibu bapa saya ke dalam syurga. Itu je. Amin. InsyaAllah. Atar nanti akan sentiasa mendoakan mereka juga kan? Apa? Atar jadi ustaz kan? Macam maruah ayah. InsyaAllah. Kami juga mendoakan. Moga cita-cita Atar kan terlaksana dan akan tercapai insyaAllah satu hari nanti. Atar akan jaga diri dengan jangan cakap Ateh, cakap semualah. Okey? Okey. Anak yang bagus. InsyaAllah Atar menjadi cahaya akhirat untuk ibu ayah nanti ya. Okey. Baik. Dan kita mengharapkan juga sekiranya kalian ada apa-apa titipan kata-kata memberi pendorongan semangat kepada Atar, kepada seluruh keluarga sebenarnya. Jadi mungkin kita boleh bacakan sikit Fatri apa yang telah dikongsikan di FB ataupun FB Malaysia kita. Okey, baik. Apa dapat kita kongsikan sebagai penguat semangat untuk Atar. Insan yang diuji kecil semoga menjadi. Okey, baik. Ya Allah, anak yang bijak semoga membesar dengan sihat selalu dan juga tabah adik. InsyaAllah daripada Hizan, daripada Aisyah, semoga adik Atar, kawan cucuku ini diberi kekuatan menghadapi kehidupan seterusnya. Mak Itun, semoga adik tabah jaga anak yatim piatu, semoga Allah permudahkan. Elin kata, moga adik Atar tabah dan kuat dan menjadi anak yang soleh dan bijak. InsyaAllah, amin. Segala doa-doa kalian, doa-doa yang baik, kita mengaminkan semoga inilah semuanya menjadi kekuatan kepada Atar. Okey? Atar? Terima kasih Atar banyak-banyak. Semoga nanti dapat kawan baru, cikgu baru, suasana belajar baru. Okey? Belajar sungguh-sungguh. Salam sikit. Salam Pak Cik. Bagus budak pandai sebelang. Okey, itu dia perkongsian dengan Atar. Dan terima kasih juga Cik Nur Hisham Abdul Hamid kerana sudi datang ke sini membawa keluarga dan berkongsi sedikit. Semoga berkah Ramadan ini pastinya Allah memberikan limpah kurnia dan semoga pahala besar untuk keluarga yang berjaga dan inspirasilah untuk individu yang lain yang berdepan dengan situasi seperti ini. Semoga ada keluargalah yang menjadi payung penting untuk menjaga anak yatim. InsyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak berbicara berkenaan dengan hak anak yatim dan juga bagaimana sebenarnya kita menjaga kebajikan anak yatim ini. Selepas ini di Malaysia hari ini.
Setiap daripada kita dituntut untuk berbuat baik dan bersikap prihatin, terutama terhadap golongan yang diuji dalam kehidupan seperti fakir miskin, orang kelainan upaya serta anak yatim. Dalam Islam, anak yatim merujuk kepada anak yang kematian bapa dan belum mencapai umur baligh. Dari segi adat pula, anak yatim membawa maksud anak yang kematian ibu atau bapa, manakala yatim piatu merujuk kepada anak yang kehilangan kedua-dua ibu dan bapa. Tidak kira apa jua definisi yang diberi, anak yatim wajar disantuni dengan baik dan berhak menikmati kehidupan yang bahagia seperti individu lain, lebih-lebih lagi ketika usianya masih kecil. Dalam keadaan getir hilang tempat bergantung, golongan ini tidak boleh dikasari sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Seperti firman Allah dalam surah Ad-Duha ayat 9, oleh itu adapun anak yatim, janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Masyarakat bertanggungjawab untuk memastikan urusan anak yatim terpelihara, terutama bagi kaum kerabat dan waris terdekat. Bukan hanya keperluan asas seperti makan minum, tempat tinggal, pakaian dan pendidikan sahaja. Tanggungjawab turut merangkumi kasih sayang serta penjagaan harta benda sebelum mencapai usia matang sehingga dikembalikan semula kepada mereka. Pengurus harta anak yatim pula mestilah mempunyai sifat amanah, cerdik dan boleh mengurus dengan baik supaya harta itu dapat dikembangkan. Peraturan dalam pentadbiran harta dan urusan anak yatim ini pastinya mengandungi pelbagai hikmah dan wajib dilaksanakan secara murni dan amanah. Baik, kembali kita bincangkan isu anak yatim ini sebab ia adalah satu karya amat penting, bukan hanya tentang aspek agama tapi mencakupi semua aspek kehidupan lah. Sebab ada anak yatim yang kehilangan ibu bapa, kemudian waris tak menjaga. Lebih malang lagi ada juga yang eksploitasi, tetapi akhirnya segala apa yang disumbangkan orang ramai kepada anak yatim tak sampai kepada mereka. Jadi mereka hidup membesar tanpa kasih sayang ibu bapa dan pula ada eksploitasi yang tak sepatutnya. Baik, kita nak beri satu lagi sudut yang untuk kita fahami lebih lanjut berkenaan dengan hak dan kebajikan anak yatim ini. Kita nak terus perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Nur Aisyah Rosli, merupakan pakar psikologi kita. Selamat pagi. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih bersama kita hari ini. Dan juga Ustaz Jazlan Abdullah. Ustaz. Alhamdulillah. Tanya motor dia? Ya. Right ke? Okey. Tegur aja sebab tadi dah bermandi air mata kami ni. Ya. Itulah permulaannya nak tanya dengan doktor. Bukan mudah untuk mengurus emosi ya. Terlihat ialah kalau kita dapat santuni, beri makan minum tu insya-Allah semua orang boleh buat. Tapi untuk emosi dalaman tu perkara yang kritikal lah, yang perlu ditatang sebaik mungkin. Macam mana doktor melihat perkara ini? Okey, sebenarnya dari isu anak yatim sebenarnya satu perkataan yang paling tepat adalah trauma. Trauma yang berlaku terutamanya kanak-kanak kehilangan ibu ayah dalam sekelip mata ataupun berasingan banyak kes yang berasingan, itu meninggalkan trauma yang mendalam pada kanak-kanak. Dan kita tengok pula kehilangan tu macam mana? Kehilangan kemalangan, sakit dan sebagainya. Tapi pada saya dari sudut psikologi, kehilangan orang yang kita sayang, mengalami kemalangan itu sebenarnya trauma yang sangat hebat. Berganda traumanya. Kalau kehilangan dari segi sakit, maknanya kanak-kanak ni dia dah tahu dah, oh mak atau ayah sakit, jadi dia macam dah bersedia. Tapi kalau kehilangan, kalau kehilangan mengejut, itu memang trauma yang hebat. Bukan senang nak uruskan kanak-kanak seperti ini. Macam kita tengok kes Atta kan, pada saya lah sebagai psikologi, saya melihat kanak-kanak ini perlukan sokongan emosi daripada keluarga dan juga profesional. Sebab dikasih contoh tadi kan, dia teringat malam tentang ibu ayahnya kan, maknanya berpanjangan dan trauma ini akan ditanggung sepanjang hayatnya. Jadi emosi kanak-kanak ini perlu dibantu, bukan sekadar kasih makan. Bila membesar, lebih lagi ada imej-imej yang terbayang tu kan. Betul. Naik kereta, jadi trauma, teringat itu ini. Jadi dalam untuk menguruskan itu apa yang biasanya dilakukan? Okey, biasanya orang yang paling hampir lah, keluarga. Pertama sekali, kita walaupun keluarga ni tidak boleh menjadi pengganti ibu ayah, tetapi layanan tu kena sama dengan anak yang adalah. Kalau kata yang ramai yang duduk dengan sepupu dan sebagainya, layanan kena sama, kena beri perhatian, kena sentiasa bertanya khabar tentang emosinya. Jangan kita biarkan supaya dia tidak ada rasa sedikit terpinggir kan. Bila terpinggir dia akan flashback balik. Betul. Mak ayahku dan sebagainya. Baik Ustaz, kita nak tahu berkenaan dengan hak dan kebajikan anak yatim ni. Bila sesuatu berlaku, pastinya nanti yang
yang meninggal tu ada adik-beradik dan sebagainya. Bagaimana pengurusan tu? Nak cakap siapa yang selayaknya menjaga, kan? Bagaimana yang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Fitri, Farahin dan Dr. Aisyah. Muslim-muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama saya nak sebut satulah, umur kita kan. Yang tak ada ayah pun susah. Satu saya sebut. Saya tak ada ayah tu susah. Sungguh pun saya yatim tua, tapi maknanya saya tak ada ayah tu susah. Itu satu perkara pertama. Dan sebenarnya bila mana berlaku satu kematian, kita kena faham tahu dalam Islam seorang tu meninggal dan meninggalkan anak. Jadi anak tu anak yatim sebab dia ayah kan ayah meninggal. Jadi siapa yang kena ambil tanggungjawab? Itu perkara pertama. Yang kena ambil tanggungjawab yang pertama iaitu keluarga arwah. Mana datuknya atau pakcik-pakciknya. Ingat zaman Nabi SAW, Nabi yatim piatu kan. Datuknya ambil, lepas tu pakcik dia. Itu. Asal dia maknanya kita kena faham. Berlaku satu perkara ni, siapa yang kena ambil tanggungjawab tu? Yang pertama, mestilah kita rujuk pada datuknya dan pakcik-pakciknya. Sebelah arwah. Mana sebelah ayah dia lah. Baik, andainya tak ada. Ataupun apa juga sebablah, maka barulah berpindah kepada ibunya. Dan berpindah kepada ibunya dan keluarga ibunya juga. Andainya ibunya, keluarga ibunya itu tidak mampu, maka waktu itu pemerintah atau Baitul Mal ataupun ada insan ataupun masyarakat yang prihatin boleh ambil dia untuk menjadikan dia itu sebagai anak yang diangkat atau anak yang ambil untuk disebut sebagai anak yatim untuk dia jaga. Tapi barang dia ingat, apakah hak pembelaan yang kita kena bagi kalau kita ambil anak yatim tu? Apa hak? Pertama kita kena tahu haknya iaitu apa? Nafkah. Perlu kita bela iaitu apa? Makan, minum, pakai, tempat tinggal, kesihatan, perubatan, pendidikan, pembelajaran, apa juga hal berkaitan dengan perbelanjaan harian dan yang paling penting kegembiraan lah. Macam tadi kan doktor kata kan, emosi maknanya bukan hanya ditinggalkan, bukan hanya ditumpangkan, bukan hanya tempat untuk dilonggokkan, tapi maknanya kita kena bina emosi itu dengan kita mengembirakan. Sebab itu kalau kita lihat Allah SWT pesan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatam. Maknanya bila mana ditanyakan kepadamu ya Muhammad berkaitan dengan anak yatim, kul islahul lahum khairun. Maka hendaklah engkau iaitu apa? Memperbaiki anak yatim itu satu amalan yang sangat baik. Okey, bagaimana? Wa in tahallituhum fa'ihwanukum. Dan apabila engkau mengambil dia sebagai anak, maknanya duduk dengan kita, maka hendaklah engkau iktiraf ataupun engkau ambil dia sebagai apa? Saudara maramu. Maknanya kita ambil macam anak kita lah. Sebab macam doktor sebut, kita tak boleh membezakan ini anak yatim dan sebagainya. Tak, ini kalau aku ambil ini macam anak aku. Apa juga apa yang aku makan, anak aku makan, kau makan. Apa juga pembelajaran aku beri anak aku, kau pun dapat juga. Sebab engkau aku ambil sebagai anak aku. Jadi tak ada beza tau. Jangan bezakan. Jadi kalau beza ni, akhirnya nanti jadi apa? Macam Fitri kata dia. Macam hal-hal yang berlaku. Akhirnya budak anak yatim tu bukan jadi orang yang kita bela. Akhirnya dia rasa diri dia terhina, terpinggir. Itu yang kadang-kadang kita tengok. Dia rasa terbeban. Dia terbeban dengan hal. Jadi akhirnya benda tu tidak jadi baik. Dia jadi apa? Dia merosakkan masyarakat. Begitu. Doktor, saya ada berbual dengan penjaga kebajikan anak yatim ni. Katanya, bila kita nampak mereka ni tenang kan, kadang-kadang ada sisi memberontak jiwa mereka tu. Tapi tak ada tempat untuk meluahkan. Kadang-kadang dia tak reti pun. Tak reti nak luahkan sebab tempat cerita tu tak ada. Mungkin anak yatim hilang ibu bapa sejak kecil. Jadi dah dihantar ke asrama kan. Contohlah kan. Jadi tak terbiasa untuk meluahkan, simpan. Macam mana kita nak berdampingan tu? Sebab kadang-kadang ada sisi defensif, sisi yang macam tak puas hati. Saya ada satu kisah habis sikit. Sorry sikit doktor. Saya ada pelajar yang memang anak yatim. Dan setiap pagi kalau sampai sekolah tu, dia tak masuk kelas tu, tak masuk dekat sekolah tau, dia tengok tu. Jadi akhirnya saya perhati lama budak ni dan saya panggil. Sekarang dah besar lah budak ni, dah 10 tahun dulu kan. Saya tanya, kenapa kau selalu tak nak masuk kelas, tak masuk sekolah, tengok orang-orang ni, kenapa? Kau suka tengok tak? Dia kata, Ustaz, Ustaz. Saya ingin Ustaz. Ingin apa? Ingin ayah bagi duit. Sian. Saya cakap, kan saya bagi awak duit. Kan? Saya bawa pergi sekolah. Sekolah awak aircon, kereta semua aircon, asrama awak bagus. Tapi Ustaz bukan ayah saya. Maknanya macam Fitri cakap lah. Dia nak satu benda yang dia tak ada. Jadi waktulah sebenarnya satu keinsafan yang besar bagi saya tu. Ya Allah, maknanya kau melihat tu rupanya bukan hanya kosong, tapi kau nak rasa macam mana ayah tu
beri kau duit. Macam tu. Dia bukan material tu, Bukan. nilai. Rasa. Nilainya tu. Itu bagaimana doktor? Sebab kalau setiap peringkat usia tu dia lain kan? Betul. Bagaimana? Sebenarnya kan dari segi ini konteks penglibatan profesional sebenarnya. Kaunselor-kaunselor di rumah anak yatim penting. Kita faham, saya fikir mungkin tak banyak tempat center yang rumah anak yatim ni mempunyai kaunselor. Sebab kaunselor ni sangat penting. Anak yatim ni dia datang ke tempat itu dengan emosi. Dia terpilih untuk masuk tu sebabkan dia kehilangan seseorang yang sangat penting dalam kehidupan dia. Sebab kita ni bercakap pasal kanak-kanak, dia akan ada jangka masa yang panjang. Macam mana kita mendidik anak-anak di rumah anak yatim ni, kalau dibiarkan diabaikan emosinya dengan penuh kesedihan, dia akan memberontak dan seterusnya. Mungkin kita tak tahu masa akan datang kan, apa yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya masa kecil ni lah mereka perlu dijaga, dibelai, dia ambil perhatian tentang emosinya, ajar kanak-kanak ni untuk meluahkan perasaan, bercerita, itu semua penting. Sebab kanak-kanak yang anak yatim ni selalunya mereka ini banyak monolog dalaman, bercakap sendiri. Dia bercakap dan dia menjawab sendiri persoalan tu. Dia mungkin susah nak menceritakan kepada penjaga sebab terlalu ramai sangat kanak-kanak di situ. Jadi kita perlukan orang yang khusus sebenarnya untuk membantu membina emosi yang baik pada kanak-kanak ni. Itu kalau anak-anak yatim yang ditempatkan di macam pusat tahfiz ke anak yatim, asnaf dan sebagainya. Tapi bagaimana pula kalau misalnya duduk dengan keluarga kan? Keluarga tu kadang-kadang pun macam sekarang ni penjaga duduk bekerja, anak pun bagaimana sebenarnya yang sepatutnya lah keluarga tu perlu macam tadi kata kuning perhatian. Tapi bagaimana kita nak langkah pertama tu kadang-kadang tak tahu macam kita kadang-kadang awak okey ke? Okey. Sebenarnya kan kita ni perlu ada satu pengetahuan tentang emosi kanak-kanak sangat sensitif. Bila berlaku kehilangan ibu bapa ni, kanak-kanak akan sedih. Mereka ni kalau yang lebih muda ni dia lagi confused, keliru tentang kehilangan ni. Confused. Mereka akan berfikir balik, flashback balik tentang apa yang berlaku dalam kehidupan. Contoh nak ke sekolah dia teringatkan ayah, nak makan dia akan mak. Benda tu akan bawa dalam diri dia lah. Inilah akan membentuk trauma sebenarnya. Dan sebenarnya layanan dalam rumah pun sangat penting. Layanan anak kita dengan anak buah kita yang kita jaga tu kena berikan layanan yang sama. Sebab kanak-kanak ini melihat dan start membuat perbandingan, aku ni siapa, manalah mak ayah aku. Padahal cukup makan, cukup berjalan semua. Tetapi sebenarnya kan nak lebih lagi saya nak sebut, kita ni selalu peluklah kanak-kanak yang kecil ni kan. Bertanya, bertentang mata, bercakap, biar dia rasa kasih sayang kita tu kat dalam diri dia. Walaupun aku tak ada mak ayah, tapi ada juga mak ngah faksu yang sayangkan aku. Dekat kan. Sebab itu Ustaz kan disebutkan, Rasulullah sebut memang rapat betul ya. Orang yang menjaga anak yatim ni dengan hubungan tu. Sebab yang terpilih ni, yang terpilih memang besar tanggungjawab dia. Sebesar pahala yang menanti tu Ustaz. Baik, sebab itu Nabi sebut ana waqafil yatim fil jannah kala. Aku dengan pembelaan yatim dekat syurga macam ni. Maknanya asas tu kita tahu, maknanya kunci syurga tu adalah pada anak yatim. Satu Dan yang kedua, berkaitan dengan pembelaan ni saya tengok mana bukan hanya kita seorang yang mainkan peranan. Katakan berlaku dekat adik-beradik kita, kita ambil anak-anak saudara kita untuk jadi anak kita tu, yang penting kita berpasukan dalam keluarga tu. Maknanya anak-anak kita kena fahamkan, isteri kita kena fahamkan. Asas ilmu tu kita tahu. Datang anak yatim tu sebagai anak syurga, anak yang ada pegang pintu kunci syurga. Kita sama-sama makna membela, macam mana mengembirakan. Mungkin kita okey, tapi anak-anak kita kau dah numpang sibuk je, ada benda-benda ini benda-benda yang berlaku kemanusiaan. Mungkin isteri kita kan inilah nambah seorang lagi gini. Mungkin isteri kita okey, kita pula tak okey. Kan maknanya kena berpasukan dalam keluarga untuk kita sama-sama membela. Sebab nak membela ni pilihan Allah Taala. Dia datang kat kita tu Allah dah pilih dah. Cuma kita nak ambil dengan kebaikan atau tidak. Sebab itu sampai Nabi sebut, Nabi pujuk kita tu, kan ingat orang yang membela yatim tu besok dekat aku kat syurga macam ni. Nabi dekatkan dua jari macam ni. Mana hampir. Maknanya Nabi nak beritahu kita hebatnya mereka itu Allah beri kepada kamu untuk dibela, untuk digembirakan, bukan untuk dicerca, dimaki dan sebagainya. Gitu. Bila kita tahu apa pahala dan sebagainya kan, macam mana kita memuliakan anak yatim ni Ustaz. Tapi pastilah Ustaz, bulan Ramadan ni ada yang betul-betul kita tahu anak yatim perlu diberikan tumpuan, perhatian kan masa bulan Ramadan dan sebagainya. Tapi ada juga sekarang ni kalau Ustaz tengok konten-konten kan dia menggunakan benda ni sebagai satu. Bagaimana Ustaz? Saya sedih satulah.
kadang-kadang kita tengok anak yatim ni dia gemuk pada bulan Ramadan je. Bulan sebelah bulan je dia kering kan. Jadi dah jadi sebenarnya dia bukan jadi satu amalan tapi jadi satu budaya. Satu budaya bagus budaya tu tapi maknanya kita kembangkanlah untuk menambah baiklah. Jadi satu hal. Yang kedua kadang-kadang percakapan kita, tindakan kita. Nak ambil tu untuk apa? Kadang-kadang kita cakap, kau tengok budak tu anak yatim. Dia ambil makan kanan tangan satu, tangan kiri. Ya Allah pelahapnya. Budak tu pelahap, saya tak marah sebab kita bagi dia makan sebulan, setahun sekali kita bagi makan. Dia ingin ambil kanan kiri, saya cakap ya Allah, itulah budak. Kan? Kalau kita yang dah tua bangka, dia pun tak dapat makan pun, kita ambil 2-3 tangan juga. Maksudnya. Maknanya kita kena faham nilaian. Satu. Kedua, kita kena jaga adab. Kita beradab dengan orang ni, kita kena satu. Apatah lagi orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Sebab tu janganlah nanti buat satu konten macam mana, gini, begini. Akhirnya bukan kita nak membela yatim, kita sebenarnya lebih mengaibkan dan kita lebih katakan kita sebenarnya untuk menunjukkan kita ni orang yang hebat, orang yang bagus. Tak. Sebenarnya amalan tu kita kena suruh dan apa yang penting, niat kita kerana Allah supaya anak itu dapat bangun dengan dengan selamat, dengan dia dapat menjadi insan yang berguna. Doktor, saya juga nak tanya, ada kes di mana dia anak yatim piatu tapi dia tak suka orang pandang sisi simpati. Bila ada majlis silakan anak yatim, majlis penyerahan, dia tak suka dia dipamerkan, dipertontonkan dia. Sebab itu dia rasa benda yang dia dah trauma, tiba-tiba orang pula macam tadi zaman sekarang orang kontenkan dia pula macam itu pula. Sebenarnya macam-macam persepsi kanak-kanak ni. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan. Pertama, mungkin saya boleh katakan dia rasa benda ni satu yang menakutkan untuk dia. Perubahan yang secara tiba-tiba dapat highlight macam yang disebutkan tadi. Benda ni orang akan tanya. Dia cuba nak lupa dan sebenarnya dia pun masih terkejut. Sebenarnya kalau kita tengok kanak-kanak ni, dia masih terkejut dengan apa yang berlaku dan cuba nak melupakan tetapi tak tahu caranya macam mana. Jadi sebab itulah kita nak kena fahami hati ni dan berhati-hati dengan kata-kata kita lah macam dia sebut Ustaz tadi kan. Tapi itu bukan satu tugas yang singkat lah kan doktor. Betul. Kita nak kena ajar. Sebenarnya kita pun emosi ni kena belajar. Untuk kanak-kanak biasa yang bukan anak yatim piatu, emosi ni tentang gembira, sedih, hormat, sayang ni sebenarnya kena diajar. Tetapi dalam budaya kita tidak ajar emosi. Kita anggap kita dah faham-faham sendiri saja. Betul. Apatah lagi yang keadaan macam ni. Ya Ustaz, ada satu kes juga saya buat program kan. Bila anak yatim, ibu atau bapa berkahwin baru. Wujud rasa penolakan itu Ustaz. Macam mana? Kepandaian orang ibu atau bapa yang masih tinggal ni yang mencipta kehidupan baru, dia nak dirasa macam tidak redha dengan hubungan itu. Macam mana? Baik, itu kemanusiaan. Bukan mudah. Tak kisahlah sama ada hilang suami atau hilang isteri, hilang ayah atau hilang ibu. Tapi sebenarnya kitalah sebenarnya yang kena cipta satu kegembiraan dan mengangkat darjat, iaitu orang yang terguris hatinya disebabkan takdir Allah Ta'ala hilang salah satu daripada keluarga ni. Itu kita faham tahu. Sebab hilang ayah ni dia hilang tempat bergantung, hilang ayah ni sebenarnya tempat berpaut hilang, tempat orang yang untuk membelai kita tu tak ada, untuk orang yang nak memujuk hati kita tak ada, untuk orang yang mendoakan kita tak ada, untuk orang yang hampir dengan kita tak ada. Akhirnya kadang-kadang datang dapat orang baru. Tapi kalau orang baru tu yang hadir tu hanya anda nak ambil ibu dia, tapi tak nak ambil anak dia, sebenarnya itu satu pada saya satu perkara yang tak baik dan tak bagus. Sebab bila nak ambil ibu dia, kena ambil anak dia. Dan bila ambil ibu dia, jaga hati ibu dia, tentunya kita kena jaga hati anak dia. Sebab apa? Anak dia tu pernah kehilangan. Isteri confirm lah dia, ibu dia pernah kehilangan, kita yang nak membela. Tapi bela tu kena ingat membela. Dan membela tu dengan betul-betul lah, maknanya kita ambil sebagai anak kita. Ini bukan satu pekerjaan mudah. Dan tadi betul, maknanya saya nak sebut sikit, anak yatim ni dia ada maruah sendiri. Jangan sampai nanti kita fikirkan, tak, ini anak tiri aku, anak tiri aku. Nampak tak? Dengan si kita membezakan. Dan sebab itu macam Fitri cakap tadi, dekat rumah anak yatim kan, sampai malu nak ambil yang sebab apa? Pasal kita rasa seolah kita mengaibkan dia. Kita bezakan, ini anak yatim, ini bukan anak yatim. Sedangkan sebenarnya itulah insan, cuma Allah bagi dia takdir dia gitu je. Jadi apa sikap dan tugasan kita? Mana kita kena membangunkan, iaitu ilmu dalam memelihara anak yatim supaya anak yatim ini memang betul dia boleh selari hidup, membesar dan membangun dengan sama kita. Kita sendiri juga, penerimaan kita sebagai masyarakat juga sebenarnya tak boleh ada dah. Kalau boleh lah kan, kita jangan ada macam
pengkelasan kena itulah upgrade kan. ilmu lah ya. Lisan ni masalah dia. Lisan. Macam ni anak awak tak? Ini anak tinggi. Ini anak tiba-tiba dapat 3 instant anak. Tiba-tiba je. Maknanya kita sendiri memisahkan daripada keluarga kita itu sendiri. Baik. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ni. Dr. Nur Aisyah Rosli, pakar psikologi, juga merangkap pengarah urusan CPC International, dan juga Ustaz Jazlan Abdullah. Saya rasa banyak sekali yang kita upgrade ilmu kita berkenaan dengan hak dan juga kebajikan anak yatim. Punya panjang bab anak yatim ni. Segi agama semua. Psikologinya. Berat juga lah hari ini kita menanggung emosi kan. Kita yang melihat pun dah rasa hebat, apatah lagi mereka yang menanggung tu. Betul. Dan semoga kesabaran untuk mereka yang diberi amanah, insan terpilih untuk menjaga anak yatim tu. InsyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita nak kongsikan berkenaan dengan peluang infak dan wakaf kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Kembali semula di MHM Malaysia hari ini dan kita masih membentangkan ruang yang indah di Ramadan ini. Saya nak bersama dengan Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syekh Roslan. Beliau lah AJK Promosi Jaduankuasa Pembinaan Masjid Warisan Sepang Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Baik, kita pun masih mengharapkan pembinaan masjid untuk menampung keperluan ya. Apa perkembangan masjid yang sedang dibangunkan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, untuk makluman para penonton sekalian, tapak Masjid Kota Warisan ini terletak di Kota Warisan Sepang Selangor antara Putrajaya, KLIA dan Shah Alam Nilai. Jika para penonton melihat kepada kawasan ini yang mungkin dipaparkan pada paparan TV nanti, sebenarnya ia adalah kawasan yang padat dengan 32,000 penduduk serta dilengkapi dengan infrastruktur asas dan prasarana lengkap bagi para penduduk. Dengan kawasan ini juga telah menjadi tempat transit para jemaah umrah dan penumpang IRL ke KLIA. Takkan tak ada masjid di kawasan yang sepadat ini? Ya, memang tidak ada masjid. Bagi keperluan masyarakat, terutamanya untuk solat Jumaat. Hari ini hanya ada 2 buah surau Jumaat yang hanya menampung 1,500 orang sekaligus. Tambahan pula jangkaan populasi akan meningkat kepada 100,000 pada 2030 dan 90% adalah masyarakat yang beragama Islam. Kerana itulah kita Jaduankuasa Pembinaan mengambil inisiatif untuk membina masjid ini yang dilengkapi dengan ruang limpah yang mampu menampung seramai 3,000 orang jemaah, Dewan Serbaguna seramai 500 orang, kuartus pegawai pengurusan dan ruang bagi 1,300 pelajar kafah. Dan usaha ini telah mendapat kelulusan Jabatan Agama Islam Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor serta pewartanaan tanah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Maksudnya dari sudut dokumentasi, dari sudut kebenaran semuanya telah selesai. Cuma kita memerlukan kerjasama dan semangat para infak dari para penonton untuk membangunkan masjid yang sangat diperlukan ini, insyaAllah. Baik, jadi mungkin nak diceritakan apakah strategi untuk meningkatkan kutipan ya. Sebab kita faham untuk membina sebuah kompleks seperti masjid ini memerlukan dana yang besar. Dan juga mungkin ada sasaran pembinaannya bila dan bila. Jadi perlu ada usaha yang berterusan untuk mencapai kutipan ini. Jadi kos pembinaan masjid ini bernilai 25 juta. Dan kutipan terkini bernilai RM6 juta. Dan mengikut peraturan daripada JAIS, sekiranya kita mendapat 50% dari kos anggaran pembinaan iaitu 12.5 juta secepatnya, maka secepatnya juga dapat kita mulakan pembinaan. Tapi kami tidak dapat merasakan akan berhasil tanpa bantuan para dermawan, para budiman yang menonton siaran pada pagi ini. Bahkan ini adalah satu peluang untuk kita merebut redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui infak yang kita berikan khususnya pada bulan Ramadan. Oleh itu ada 4 kaedah mudah untuk menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV. Yang kedua, kita juga ada scan QR code yang lebih praktikal. Ketiga, kita juga menerima cek dan juga bank draft. Keempat, kita mengalu-alukan untuk hadir ke pejabat pengurusan Masjid Kota Warisan yang berada betul-betul berhadapan dengan Surau Al-Hijrah Kota Warisan. Dan yang kelima, para penonton boleh menyapa mesra nombor telefon yang tertera di kaca TV untuk makluman yang lebih lanjut, insya-Allah. Baik. Dan mungkin dapat Ustaz ceritakan, ketika bulan mulia Ramadan ini kita berinfak untuk bina masjid, pastinya Allah ganjarkan dengan sebaik-baik. InsyaAllah. Pahala insyaAllah. Baik, kita telah berada pada bulan yang dilapangkan, yang digairahkan untuk kita buat ibadah. Maka dalam konteks pada hari ini, Nabi SAW ditanya, ayu sadaqati afdal? Apakah sedekah yang paling afdal? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Sebab apa Nabi SAW cakap macam tu? Bayangkan, kita berpuasa lalu digabungkan dengan sedekah, digabungkan dengan solat tarawih, bacaan Al-Quran dan segala perkara kebaikan yang kita lakukan, maka jaminannya adalah syurga.
Dan ini disandarkan kepada sabda Nabi SAW, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min dhariha, a'adallahu liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-lail wan nasi niyah." Anugerah syurga bagi yang mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Dan sekarang kita berada pada bulan Ramadan, peluang untuk kita menyahut sabdaan baginda Nabi SAW ini. Dan kita tahu baginda Nabi SAW sendiri apabila tiba bulan Ramadan, ajwadan nas. Nabi seorang yang sangat pemurah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW lebih pemurah pada bulan Ramadan. Kan Allah Ta'ala sebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa sahaja yang datang daripada Nabi SAW, ambil dengan segera. Maka kita nak ikut sunnah Nabi SAW dalam bulan Ramadan, khususnya berinfak. Bahkan kedermawan Nabi SAW melebihi daripada angin yang berhembus. Nabi mendahului dalam bab memberi, ringan, cepat, tanpa berfikir. Malah di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam At-Tabari, orang yang gemar bersedekah akan dipanggil masuk ke syurga melalui pintu sedekah. Ada pintu special. Dan orang yang bina masjid, man bana masjidan lillah kama hasi qattatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang bersedekah untuk membina masjid, maka Allah Taala akan membina satu istana di dalam syurga, insya-Allah. Kita perlu takut sedekah, Tak takut perlu ada takut. berkurang ke macam mana? Kalau ikut kalkulator, memang akan berkurang. Tapi di sisi Allah dan Rasulullah, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang, bahkan Allah Taala liwafiyahum ujurahum. Allah sendiri yang akan membayar upah ataupun ganjaran kepada kita, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu dia. Jadi akan ada limpahan rezeki yang tak terjangka. Berkat kita membangunkan masjid sebagai rumah Allah. Sekali Ustaz, untuk menyeru semua supaya kita sama-sama, mungkin untuk arwah tercinta ke, untuk kita bangunkan masjid ini. Silakan. Baik, barang siapa yang berkehendak atau berhasrat untuk meniatkan pahala wakaf kepada para arwah, boleh diniatkan untuk disampaikan pahala tersebut dalam pembinaan Masjid Kota Warisan ini. Dan insya-Allah ia akan menjadi pahala yang berjalan, pahala jariah. Walaupun kita telah meninggal dunia, tetapi masih lagi ada pahala yang mampu memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita di hari akhirat kelak. Dan inilah sebenarnya hasrat baginda Nabi SAW untuk memberikan manfaat kepada umatnya, dan akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Itulah impian tertinggi sebagai seorang muslim. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syekh Roslan, AJK Promosi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Warisan Sepang Selangor. Semoga terbinalah masjid untuk menampung limpahan penduduk dan juga dapat kita gerak aktiviti Islamiah yang berterusan di daerah Sepang ini, insya-Allah. Terima kasih memberi suntikan semangat untuk terus berinfak. Kita terus kembali lepas ini, banyak lagi perkongsian, termasuk kita nak tinjau apa yang tular di laman sosial. Untuk informasi kita bersama, terus bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini, telah beberapa tajuk kita kongsikan. Ini pula berkenaan dengan rangkuman luar negara. Apa yang berlaku, mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan anda. Saksikan. Tatkala masyarakat dunia gembira menyambut Ramadan bersama keluarga, penduduk Palestin pula menyambutnya dalam keadaan suram susulan perang yang masih berlarutan di Gaza. Ini berikutan Israel bertindak mempertingkatkan kawalan keselamatan di tebing barat. Suasana ini dapat dilihat di sekitar selatan Bandar Rafah yang menempatkan lebih separuh daripada 2.3 juta penduduk Gaza. Mereka tinggal bersesak-sesak di deretan kemah plastik serta menghadapi kekurangan sumber makanan harian. Ribuan polis turut dikerahkan ke sekitar jalan-jalan kota lama Baitul Maqdis apabila jangkaan puluhan ribu jemaah berhimpun setiap hari. Jumlah angka terkorban pula sudah mencatatkan lebih 31,000 orang di wilayah tersebut. Sambutan Ramadan di seluruh dunia memaparkan keunikan negara masing-masing, antaranya di Jakarta, Indonesia. Masyarakat Indonesia menunaikan ibadah tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta, Indonesia. Masjid di Dhaka, Bangladesh pula menyediakan pelbagai juadah iftar dalam talam bagi jemaah yang berbuka di sana. Begitu juga dengan Masjid Karachi di Pakistan. Kawasan persekitaran masjid cukup terang dengan hiasan lampu yang memenuhi setiap sudut. Pada 11 Mac 2024, pesawat Boeing 787 Dreamliner Latam Airline yang membawa penumpang seramai 263 orang termasuk 9 kru pesawat mengalami masalah teknikal dan menjunam
ketika dalam penerbangan dari Sydney, Australia ke Auckland, New Zealand. Seramai 50 mangsa terlibat dengan 10 mangsa dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut, termasuk seorang pesakit dalam keadaan parah. Pihak Boeing dan LATAM juga sedang bekerjasama mengumpul maklumat bagi menyiasat punca kejadian. Sedikit rangkuman. Ya. Okey. Dan kita nak juga nak kongsikan bersama dengan penonton Malaysia hari ini mana-mana yang telah pun titipkan kata-kata semangat kepada adik Atar. Mungkin kita boleh kongsikan juga Fatri. Baik, di laman Facebook kami, Instagram. Terima kasih untuk anda yang prihatin, yang turut sama merasai emosi. Selain kita juga tadi dapat ilmu juga lah, ya. Betul. Ilmu tentang pengurusan dari segi psikologi dan ilmu tentang pengurusan secara Islamik. Daripada kiriman Lia Syari. Sebab Atar nampak anak yang baik, cerdik, lemah lembut, sopan santun. Beruntung dia punya saudara mara yang baik, mahu menjaga Atar. Moga Atar menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kedua ibu, bapa dan adik-adiknya. Amin. Kiriman Asmega, terima kasih ahli keluarga Atar. Yang lain, Pak Mak, saudara, Tok Nenek semua ambil tanggungjawab yang terbaik. Ishal Kamilia. Semoga berjaya adik Atar, semoga adik sentiasa mendoakan arwah kedua ibu bapa dan arwah adik-adik. Amin. Black Azani, terima kasih kirimkan ucapan berat mata memandang, berat lelaki yang memikul. Semoga Allah melindungi dirimu selalu, adik. Harlina Baharudin, ya Allah betapa kuatnya adik Atar. Tak tertahan air mata ni tengok adik Atar. Moga adik Atar menjadi seorang anak yang soleh. Amin. Itu dia. Saya percaya kerana Atar ni dia bertuah kerana ada ekosistem yang baik, keluarga yang rapat, yang bertanggungjawab dan masing-masing pula guru, ustaz semua yang moga dapat melimpahkan kasih sayang dan ilmu untuk Atar menjadi insan yang berguna suatu hari nanti. InsyaAllah, amin. Dan jangan lupa Malaysia hari ini esok kita kongsikan berkenaan dengan soal wang berkenaan dengan KWSP, simpanan konvensional atau syariah. Dah dapat dividen kan 2023. Kepada yang belum lagi menukar kepada syariah, jangan lupa untuk lakukan demikian. Memanglah tadi kalkulator nampak berbeza, tetapi insya-Allah kita mahukan keberkahan dalam rezeki. InsyaAllah. Kita tahu kalau konvensional itu 5.5%, kalau syariah 5.4%. Itu dividennya. Tapi kita kena fahamlah kenapa konvensional lebih ataupun syariah kurang dan sebagainya, dan kenapa kita kena tukar kepada syariah. Ya, kita kena bincangkan secara mendalam esok di Soal Wang Malaysia hari ini. Jangan lupa kita teruskan imarah masjid. Kalau tak sempat berbuka pun mungkin dapat tarawih, dapat penuhi 5 waktu. Semoga kita bertambah keimanan di bulan yang mulia ini. Betul. Manfaatkanlah bulan Ramadan sepenuhnya. Baik, jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. I know